chapter 1, Molecule of Life. Chapter 1, Molecule of Life. Jadi dalam Molecule of Life ni ada beberapa perkara asas atau benda asas yang nak tak nak kita kena faham dulu sebelum kita masuk kepada tentang sel, masuk tentang ilmu tentang sel lah. Sel ni apa? Sel ni adalah benda asas ataupun unit asas bagi kehidupan living thing, fundamental unit of living thing. Jadi apa molekul-molekul, apa perkara-perkara, apa bahan-bahan asas bagi kehidupan ni yang dia membantu dalam sel, membantu tisu, membantu organ, membantu sistem organisme ni untuk teruskan kehidupannya. Jadi kita ada yang pertama ni adalah water. Okey, kita ada yang pertama ni water. Yang kedua kita ada karbohidrat. Yang kedua kita ada karbohidrat. Kita akan cuba fahamkan karbohidrat itu apa. Yang ketiga kita ada lipid. Yang keempat kita ada protein. Yang kelima kita ada nucleic acid. Jadi ini antaranya lah. Ada banyak lagi sebenarnya, tetapi dia merangkumi yang ini sahaja dalam silibus kamu lah. Kalau saya tak salah lah ya. Jadi itu sedikit pengenalan tentang apa benda yang kita akan cuba fahamkan dalam chapter 1 ni, Molecule of Life ni. Molecule of Life. Tanpa buang masa, kita pergi kepada yang pertama ni, iaitu water. Jadi water ni mudahlah, bahasa Melayu kita panggil air kan. Jadi kalau macam manusia ni, kita akan minum air, kita akan ambil air, kita akan masukkan air ke dalam tubuh badan kita. Dan kita ada persentage yang tinggi, peratusan yang tinggi kandungan air dalam tubuh badan kita. Dan air ni memang sangat-sangat penting. Jadi kita akan cuba fahamkan kenapa air ni penting dalam kehidupan organisma. Dan apa komponen, apa yang membina air tu pun akan cuba fahamkan. Jadi ikut kepada apa yang sepatutnya kamu belajar lah. Okay, water, air, the molecule. Dia ada di sini, the molecule. Struktur air itulah, molekul air itu terdiri daripada apa. Kemudian apa ciri-ciri bagi air itu. Okay, karakteristik bagi air itu. Properties bagi air itu, ciri-ciri dia lah. Contohnya macam kita tengok manusia, apa ciri manusia? Manusia ada 2 tangan, 2 kaki, ada hidung, telinga. Sama jugalah apa ciri-ciri bagi air itu yang kita boleh consider dia sebagai air. Kita pergi dulu kepada molekul. Jadi molekul dia very small, dia sangat kecil lah. Jadi dia ada terdiri daripada 2 hydrogen atom. Nampak tak dia molekul air ni, water molecule. Ada 2 hydrogen atom. Kemudian dia ada 1 oxygen atom. Okey, dia ada 1 oxygen atom. Kemudian kalau kamu nampak charge ni positif, yang oksigen ni negatif. Jadi dia punya bond with 104.5 degree angle. Jadi kalau kita tengok angle dekat sini adalah 104.5. Dia punya angle di antara hidrogen dengan hidrogen tu, ya, di antara hidrogen dengan hidrogen tu. Kemudian polarity caused by the V shape, kekutuban, kalau bahasa Melayu kekutuban. Jadi dia ada kutub. Dia ada seolah-olah macam satu charge yang akan dapat tarik benda yang lain melekat dengan dia. Okey, dia macam charge lebih kurang macam tu pula. Ada daya penarik dia, kekutuban ni. Kalau dia tidak ada kekutuban tu macam tidak ada daya penarik. Jadi polarity ni disebabkan oleh keadaan V shape dia. Dan satu lagi adalah high electronegativity of oxygen atom. Jadi bila oksigen ni dia ada negativity yang agak tinggi yang menyebabkan molekul air itu dia polar, dia berkutub. Okey, jadi sesuatu yang negatif dia akan berkeupayaan untuk tarik yang positif. Kalau yang positif dia akan tertarik kepada yang negatif. Jadi dia menyebabkan molekul air itu sendiri dia high electronegativity of the oxygen atom, ya. Jadi kepolaran dia tu, polarity dia tu disebabkan oleh keadaan V shape dia. Satu lagi disebabkan oleh electronegativity of oxygen atom. Saya nak terang lebih-lebih pun sebenarnya tak adalah faham, bukan tak ada faham, tak adalah ingat sangat.
Sebab ni dia basically lebih kepada kimia, kan? Negatif, positif pada elemen-elemen dalam jadual bekalan unsur tu, dia more on the chemistry, kimia. Okey, sekadar yang boleh lah untuk terang kepada kamu. Kemudian negative, positive end of the water of the H2O cause formation of hydrogen bond between water molecule. Jadi disebabkan adanya positive end, negative end ni, dia akan ada formation of hydrogen bond. Jadi kalau kamu nampak sini, ni satu water molecule, dia akan ada interaction dengan water molecule yang lain, dan dia akan dikaitkan, dihubungkan, diikatkan oleh hydrogen bond, oleh ikatan hidrogen antara satu water molecule dengan satu water molecule. Jadi macam mana ikatan tu boleh berlaku? Ikatan tu berlaku contohnya macam hidrogen dia positif, dia akan tertarik dengan oksigen yang negatif pada water molecule yang berbeza. Okey, kan ada kat sini. Ni negatif. Sini positif, sini negatif. Dia tertarik lah. Dia tertarik. Positif, negatif, dia tertarik antara satu sama lain. Kalau yang ini pula positif, dia akan tertarik dengan negatif yang dekat situ. Jadi dia akan ada ikatan hidrogen, akan ada tarikan antara satu molekul air dengan satu molekul air. Jadi molekul air ni apabila berada pada satu tempat, dia ada keupayaan untuk dia berkumpul, tertarik pada molekul-molekul yang sama, ya, pada molekul-molekul yang pada water molekul yang sama lah, ya. Boleh ke macam tu? Boleh lah, kan? Apa, tak susah sangat pun, ya. Kita tengok pada dia punya keadaan dia tu. Jadi kalau kamu nampak kat sini, ini hidrogen ion ni, dia akan tertarik dengan oksigen dekat sini lah, sebab yang ni positif, yang ni negatif. Jadi ikatan dia tu, dia akan membina ikatan hidrogen. Jadi ikatan hidrogen. Sebagai contoh, kita ada salt dissolved in water, garam yang terlarut dalam air. Jadi garam ni dalam bentuk crystallize atau dalam bentuk hablo. Apabila masuk dalam air, kita cuba dissolvekan dia. Kita stir dia, kan, stir up dia, dia akan dissolve. Kemudian kenapa dia boleh dissolve? Disebabkan molekul garam tu sendiri, dia terdiri daripada sodium, iaitu Na+ ni, dia terdiri daripada chloride. Okey, jadi sodium chloride ni dia ada positif, dia ada negatif. Jadi positif ni dia akan ditarik oleh oksigen. Oksigen ni akan cuba menarik dan memisahkan antara sodium chloride ini. Jadi dia akan tertarik. Okay, partially negative oxygen attracted to sodium. Okay, dia tertarik sodium, dia memisahkan sodium chloride tu. Jadi chloride ini akan tertarik pada hydrogen. Jadi ini partial negative of hydrogen. Partial positif, ya. Bukan partial negatif, partial positif. Baliklah pula. Partial positive hydrogen attracted to chloride. Attracted to chloride. Jadi dia akan tertarik dengan chloride, yang menyebabkan dia boleh terpisah. Jadi itu melibatkan molekul bagi air. Sekarang ni kita nak pergi kepada properties atau ciri-ciri yang kita boleh bezakan antara air ni dengan struktur atau molekul ataupun substance yang lain lah. Kita pergi kepada yang properties ni. Untuk properties ni saya baca dululah dia punya properties bagi air ni atau ciri-ciri bagi air ni. Jadi air ni adalah universal solvent. Universal solvent ni pelarut universal. Jadi pelarut universal ni dia berkeupayaan untuk melarutkan banyak bahan. Okey, berkeupayaan untuk melarutkan banyak bahan. Jadi bahan-bahan tu apabila dia terlarut oleh pelarut iaitu air ni, dia akan membentuk larutan. Jadi hopefully kamu masih boleh ingat lagi lah apa beza antara larutan, pelarut dan zat terlarut. Zat terlarut tu bahan yang akan terlarut dalam pelarut. Jadi antara pelarut yang cukup terkenal sekarang, kita ada air. Dia boleh melarutkan contohnya macam garam ke, gula ke. Dan apabila dia larut dalam air, kita dah tak nampak lihat lagi dah dia punya keadaan asal zat terlarut tu. Sebagai contoh, kalau zat terlarut tu keadaan dia dalam bentuk pepejal, dalam bentuk hablo, dalam bentuk kristal, dia dah hilang.
bentuk asal dia. Sebab apa? Sebab dia dah jadi sebatian dengan pelarut tadi. Jadi banyaklah bahan yang boleh dilarutkan menggunakan air. Kan kita nak buat air sirap, kita nak buat air oren, nak buat air jagung. Jadi air tu digunakan untuk larutkan atau untuk tukarkan keadaan asal zat-zat terlarut ni. Dalam keadaan dia pekat ke, dalam keadaan dia pepejal ke, kita boleh tukar dia dalam bentuk cecair yang lebih cair lah. Okey, itu yang pertama lah. Nanti kita tengok apa benda maklumat-maklumat yang ada dalam tu. Seterusnya kita ada high specific heat capacity. High itu tinggi lah. Specific itu specific heat capacity, muatan haba. Jadi maksudnya dia ada muatan haba yang spesifik, yang tinggi. Jadi maksudnya kalau dia nak berubah, ataupun kalau bukan dia nak berubah, maksudnya dia dapat menampung, ataupun dia dapat mengandung, ataupun dia dapat mengekalkan, dia dapat bawa haba tu dalam keadaan yang tinggi. Ni penting ya, kita tengok nanti dia penting kenapa. Sebab haba tu bagus dia tergandung dalam air. Jadi bila air tu bergerak, haba tu akan bergerak bersama dengan air tu. Jadi dia muatan haba yang bagus, iaitu air ni ya. Kemudian kita ada high latent heat vaporization. Jadi maksudnya bila air tu dia nak bertukar, air tu dalam bentuk cecair, dia nak bertukar kepada wap atau gas. Jadi dia memerlukan suhu yang tinggi. Jadi bukan mudah-mudah je nak tukar, tak. Jadi dia agak susah nak tukar. Sebab apa? Sebab dia memerlukan suhu yang agak tinggi sebelum dia dapat tukar daripada keadaan cecair ke keadaan gas. Kemudian high surface tension water. Surface tension, ketegangan permukaan. Jadi dia akan membentuk satu ketegangan pada permukaan dia tu. Jadi kalau kita tengok atas ni layer atas ataupun lapisan atas air sungai contohnya, air laut contohnya, air kolam contohnya. Jadi dia akan ada surface tension dekat atas permukaan tu. Dia akan seolah-olah ada daya pengikat. Akan ada ikatan antara satu molekul air dengan molekul yang air yang lain. Yang mana organisma kecil-kecil tertentu dapat pijak atas air itu dan dapat bergerak atas air itu. Dan dia akan jadi habitat bagi organisma tersebut. Dia akan jadi habitat bagi organisma tersebut. Dan di situlah tempat dia untuk mencari makanan, untuk cari pasangan, untuk dia kelangsungan kehidupan dia. Ya, high surface tension of water. Seterusnya kita ada high density, ketumpatan. Dia ada high density apabila dia pada suhu 4 darjah Celsius. Seterusnya low viscosity. Jadi low viscosity ni maksudnya dia dengan adanya air itu dia akan menyebabkan keadaan jadi cair. Kan kita ada satu zat terlarut yang agak pekat. Jadi bila kita campur dengan air, benda tu akan jadi cair nanti. Contohnya paling mudah sekali dalam tubuh badan kita ni ada darah lah. Jadi kalau kita minum air banyak, darah kita akan semakin cair. Bila darah semakin cair, dia akan ada homeostasis dalam badan. Dia akan cuba imbang balik kepekatan darah tu, dan dia akan cuba buang air yang berlebihan untuk kurangkan untuk naikkan balik dia punya viscosity. Dia kena dalam kepekatan yang tertentu lah ya. Jadi ini adalah bukan sedikit lah, ini antara ciri-ciri yang kita akan cuba fahamkan. Kita pergi dulu kepada nombor 1 ni, universal solvent. Okey, universal solvent. Lagi satu, kalau kamu berminat nak beli nota cikgu ni lah kan, kamu boleh mesej nombor 011133837470. Cikgu dah siap dah nota daripada bab 1 sampai 10. Tapi video belum lagi lah. Video masih lagi bab yang pertama bila cikgu buat video ni kan. Video ambil masa sikit lah. Jadi 0113383740. Memanglah kamu kalau tanya cikgu tu, harga dia agak mahal lah ya. Sebab apa? Sebab cikgu cetak sendiri dekat dalam rumah. Cikgu bukan hantar pergi kedai. Modal tak ada ya. Jadi 7470. Jadi mungkin agak mahal sikit.
Okay, universal solvent, excellent solvent for polar substance like sugar and alcohol. Jadi dia adalah pelarut yang bagus untuk bahan-bahan yang berkutub. Bahan-bahan yang berkutub seperti sugar dan alkohol. Dan dia dapat membentuk form hydrogen bond with polar substance. Dia akan dapat membentuk hydrogen bond, ikatan hidrogen dengan polar substance. Kemudian dia adalah medium for metabolic reaction. Jadi maksudnya tindak balas kimia, tindak balas yang menyebabkan penghasilan sesuatu bahan ataupun pemecahan sesuatu bahan, dia boleh berlaku dekat air. Jadi dia punya ruang tindak balas tu adalah air. Okey, jadi sebab tu kita panggil dia medium, tempat berlaku. Okey, metabolic reaction. Metabolic reaction adalah tindak balas. Apa saja tindak balas yang berlaku dalam organisme ni, kita boleh panggil dia sebagai metabolic reaction, metabolism. Dia sama ada selalunya chemical reaction kan, tindak balas kimia. Tindak balas kimia ni dia antaranya untuk membina sesuatu. Membina sesuatu maksudnya daripada keadaan dia yang ringkas dia jadi kompleks. Ataupun dia memecahkan sesuatu. Daripada keadaan dia kompleks, dia pecah jadi ringkas. Itu kita panggil sebagai catabolism dengan anabolism. Catabolism dengan anabolism. Kemudian kita ada sodium chloride ni, NaCl ni, dissolve in water. Jadi dah cerita tadi ni kat atas ni tentang sodium chloride ni kan. Partially negative charge oxygen atom attached to the sodium ion. Dia attach. Sebab apa? Sebab yang oksigen ni dia negatif. Jadi dia akan tertarik, dia akan ada tarikan dengan sodium ion. Kalau partially positive charge, atom attached to the chloride ion. Jadi sodium chloride ni akan separate. Dia akan terpisah sebab ada tarikan molekul air itu, oksigen dengan hidrogen. Tetapi kena ikut keadaan juga. Bukan semestinya kita masukkan sodium chloride itu dalam air, dia akan dissolve directly. Jadi dia kena ada juga kita kena stirkan dia. Kita kena kacau dia lah, maksudnya ada kinetik di situ, ada pergerakan di situ, ya. Kemudian universal solvent juga acts as a medium of transport. Jadi dia adalah medium pengangkutan. Maksudnya kan contohnya macam sodium chloride ni dah sodium chloride ni dah terlarut dalam air. Bila kita tuang bekas yang kita dah kacaukan sodium chloride, dah larut sodium chloride tadi, kita tuang dalam bekas yang lain. Sodium chloride tadi akan bergerak sekali tak? Dia akan bergerak sekali lah, sebab dia dah terlarut, dia dah jadi larutan. Jadi bila kita pergi tuangkan air itu ke tempat yang lain, sodium chloride itu akan ikut bersama. Ini penting sebab apa? Sebab dia melibatkan darah. Contohnya darah kita, tubuh badan kita. Jadi ada nutrien-nutrien tertentu yang dia dah terlarut dalam darah. Ada hormon-hormon tertentu dah terlarut dalam darah, dalam air yang ada dekat dalam darah tu. Jadi bila ada pergerakan dalam tubuh badan kita, daripada jantung nak pergi ke hujung jari, jadi dia nak angkut apa? Dia nak angkut nutrien. Jadi bila dia nak angkut nutrien, akan ada tolakan, ada pumping, ada pengepaman di jantung tu, akan tolak darah pergi ke hujung jari. Dia akan bawa bersama dengan bahan-bahan yang terlarut tadi. Sebab itulah kita katakan dia act as a medium of transport. Dia adalah medium pengangkutan. Jadi dia universal solvent yang akan dissolve many substance. Sebagai contoh, oksigen, carbon dioxide, kalsium, magnesium, ini apa? Bicarbonate ion. Kemudian hydrogen ion. Cikgu harap cikgu tak salah sebutlah. Saya harap saya tak salah sebut. High specific heat capacity. Jadi kita nampak kat sini high ni tinggi lah kan. Specific ni specific. Heat tu haba. Capacity ni muatan. Muatan. Berapa banyak yang dia boleh bawa. Jadi berapa banyak yang dia boleh bawa. Nampak perkataan high tu banyak lah. Maksudnya banyak. Tapi benda apa yang dia bawa? Benda apa yang dia bawa? Dia bawa haba.
Jadi maksudnya air tu dia berkeupayaan untuk bawa haba. Contohnya macam kita demam. Kan kita demam, badan kita panas. Lepas tu kamu pergi kencing. Kencing dekat tandas lah. Jadi bila kamu kencing, air kencing tu akan keluar daripada tubuh badan kamu. Kadang-kadang kamu nampak berasak air kencing tu. Kenapa dia berasak? Sebab ada haba yang akan keluar bersama dengan air kencing tu. Jadi maksudnya air kencing tu sekarang ni dia mengandungi haba. Dia muatkan haba dalam air kencing tu yang akan keluar daripada tubuh badan. Okey, yang akan keluarkan daripada tubuh badan. Jadi bagusnya air ni sebab apa? Sebab dia muatan haba yang bagus. Muatan haba yang tinggi, dia dapat membawa haba. Jadi kat sini ada apa maklumat dia? Absorb large heat energy to increase 1 degree Celsius per mass. Jadi maksudnya dia kena serap haba yang tinggi, tenaga haba yang tinggi untuk naikkan 1 darjah Celsius setiap jisim tu lah, ya, setiap per mass tu. Jadi untuk naikkan 1 darjah Celsius tu pun dia akan serap haba dalam kuantiti yang tinggi. Jadi bila keadaan macam tu, dia akan maintain constant temperature. Jadi tubuh badan kita ni dia agak suam sebenarnya. Dia agak suam. Jadi dengan keadaan air tu yang bagus untuk muatkan haba, jadi dia akan kekalkan persekitaran dalam pada suhu 36.9. Ingat ya, suhu ni antara benda, antara perkara yang dia kena kekal pada kadar yang sama. Dia tak boleh jatuh, dia tak boleh menaik. Nanti akan ada proses homeostasis untuk kawalkan balik. Kalau suhu dalam badan meningkat, dia akan turunkan. Kalau menurun, dia akan naikkan. Ya. Kemudian, cause internal environment of organism resist temperature change. Jadi, dia akan cuba halang daripada suhu tu terubah di dalam tubuh badan ni. Jadi, organism regulate body temperature effectively. Organism regulate body temperature effectively. Jadi, organisme dia dapat kawal lah tubuh badan punya suhu dalam keadaan yang efektif. Seterusnya kita ada high latent heat vaporization. High latent heat vaporization, air tu kalau dia nak tukar jadi gases, dia kena ada suhu yang tinggi yang menukarkan dia. Jadi dia bukan sesuka hati dia boleh tertukar. Jadi water need high heat energy to evaporate. Okey? Kamu baca pun kamu boleh faham. High heat needed to break hydrogen bond. Jadi dia ada hydrogen bond antara molekul tu. Jadi dia kena ada suhu yang tinggi nanti untuk pecahkan ikatan hidrogen antara molekul-molekul air. Sebab itulah pentingnya kita kena faham dulu tentang molekul-molekul air ni. Okey, adanya ikatan hidrogen dan haba yang tinggi, tenaga haba yang tinggi diperlukan untuk pecahkan ikatan hidrogen tu. Jadi water convert into the vapor. Jadi ini akan membantu dalam act as a cooling effect for organism. Okey, dia membantu dalam menyejukkan tubuh badan. Okey, antaranya pepeluhan lah. Jadi pepeluhan, air akan keluar dekat kulit kita, air peluh tu. Kemudian haba akan diperlukan. Dia selain daripada haba, ada jugalah keadaan lain. Contohnya pergerakan angin akan membantu dalam pemecahan ikatan hidrogen tu yang akan tukarkan air itu kepada gas. Dan pada waktu yang sama, dia akan membebaskan haba. Sebab peluh ni selalunya berlaku apabila metabolisme dalam badan dia tinggi. Metabolisme badan tinggi, maksudnya tindak balas dalam tubuh badan ni tinggi, akan menghasilkan haba. Jadi haba akan meningkat dalam tubuh badan dan haba ni akan cuba dikurangkan dengan dibuang haba tu keluar daripada badan. Buang macam mana? Antaranya proses pepeluhan. Okey. Kemudian high latent heat of fusion. Okey. Water at 0 degree Celsius lose high heat energy to form ice. Jadi water yang 0 darjah Celsius ni akan hilang high heat energy. Jadi kamu kena ingat, yang bergerak bukan kesejukan yang bergerak. Yang bergerak ni adalah kepanasan. Yang bergerak itulah haba yang bergerak.
sesuatu benda, sesuatu air, sesuatu larutan, dia nak jadi ais, dia kena hilang haba. Dia kena hilang haba pada dia punya kandungan dia tu, pada muatan dia tu. Jadi bila dia hilang haba, barulah dia akan bertukar daripada satu keadaan fizik ke keadaan fizik yang lain. Daripada satu keadaan iaitu cecair ke keadaan berpejal. Jadi water at 0 degree Celsius ni akan hilang tenaga haba yang tinggi untuk membentuk ais. Kamu kena ingat haba tu yang bergerak, bukan kesejukan yang bergerak. Ini fizik lah kan. Kalau tak salah saya, dia melibatkan hukum termodinamik. Okey, hukum termodinamik. Saya pun fizik last belajar dulu waktu matrikulasi jugalah ya. Lepas tu masuk degree tak belajar dah. Dia ingat-ingat lupa macam tu lah. Jadi kalau salah boleh bagi tahu lah. Kemudian cold weather, cell content freeze slow. Jadi maksudnya dia nak membentuk ais tu susah. Sebab apa? Sebab dia kena hilang dulu kandungan haba yang tinggi. Dia kena hilang kandungan haba yang tinggi. Okay, nak hilang kandungan haba yang tinggi ambil masa lah. Jadi dalam keadaan cold weather, cell content ni akan freeze slowly. Jadi dalam keadaan organisma ni, dia akan cuba elakkan lah. Di mana jatuh terlalu rendah. Jatuh terlalu rendah, yang boleh menyebabkan metabolisme nanti akan terganggu. Sebab apa? Enzim, protein, terutama sekali enzim lah, dia akan susah nak bekerja pada suhu yang terlalu rendah. Jadi bila enzim ni susah nak bekerja pada suhu yang rendah, dia akan ganggu semua proses fisiologi dalam badan. Jadi dia akan cuba, tubuh badan manusia atau organisma ni cuba untuk elakkan sel tu dia freeze. Sebab sel tu bila dia freeze, dia membeku, dia akan mati. Mati, dia tak boleh berfungsi lagi lah ya. Tapi pastinya kamu kena ingat juga, organisma dekat dalam muka bumi ni kadang-kadang dia ada adaptasi yang bagus terhadap persekitaran. Kita tak cerita tentang manusia saja, kita tentang organisma lain. Kalau kamu tengok, ada organisma yang hidup pada lapisan ais di bawah. Lapisan ais kat atas, sungai ke tasik ke, atas ais. Dekat bawah sungai tu, dekat bawah tu ada air, ada ikan. Ikan tu boleh hidup kat situ dalam keadaan yang sangat-sangat sejuk. Okey, pastinya dia ada proses adaptasi, proses fisiologi yang menyebabkan dia boleh hidup. Tetapi bagi manusia sendiri, contohnya kita yang berdarah panas ni agak sukar lah untuk hidup dalam keadaan yang begitu, sebab kita kena pada suhu yang tetap dalam tubuh badan. Okay, pada suhu yang tetap 36.9 darjah Celsius. Okey, seterusnya kita pergi kepada, kalau kamu nampak kat sini, high surface tension. Okay, high surface tension. Bahasa Melayu apa? High surface tension. Permukaan. Okay, ketegangan permukaan air yang tinggi. Jadi permukaan air yang tinggi, ketegangan. Jadi ketegangan ni disebabkan apa? Sebab ada ikatan antara molekul-molekul air itu. Ya. Jadi liquid surface tension is the measure of difficulties to stretch and break surface of the liquid. Jadi liquid surface, ketegangan permukaan cecair adalah ukuran betapa susahnya kita nak stretch, nak regangkan atau kita nak pecahkan surface of the liquid. Surface tension, ketegangan permukaan. Jadi kita nak pecahkan ketegangan tu, dia susah lah. Ya, dia agak susah sebab dia ada ikatan. Kalau tak ada ikatan, baru senang nak pecah. Tapi ataupun kalau kita nak pecahkan sesuatu tu, kena pecahkan ikatan dia dulu. Kena pecahkan ikatan dia dulu. Jadi apa ikatannya? Ikatan dia hydrogen bond. Jadi hydrogen bond between water molecule cause it to exist as an extensive thin film. Jadi atas permukaan air tu, kan atas, dia akan jadi satu permukaan air yang nipis, yang dia ada ikatan antara satu sama lain. Ada ikatan antara satu sama lain, dan dia akan menyebabkan ada ketegangan pada permukaan. Dan ini akan menyebabkan water strider, water boleh settle on. Maksudnya dia boleh landing, dia boleh pijak atas permukaan air itu tanpa dia ditenggelami. Tanpa dia ditenggelami oleh permukaan air. Itulah manusia tak boleh lah.
Ya, kita punya ketumpatan, kita punya mass jisim kita berat. Jadi dengan jisim yang ada tu pun kita boleh pecahkan ikatan hidrogen yang ada. Tetapi bagi water strider, mosquito, dia boleh settle. Jadi penting untuk yang mosquito, untuk water strider, untuk dia pijak atas permukaan tu. Sebab apa kamu kena ingat, water strider dia hidup, habitat dia di situ. Maksudnya dia akan cari pasangan dia akan mengawan dekat atas tu, dia akan cari makanan dia, semua atas permukaan air. Ya, di kolam-kolam tasik-tasik banyak. Kemudian untuk yang nyamuk pula, mosquito ni pula, dia kena landing atas permukaan air tu untuk dia bertelur. Dia laying eggs. Jadi sebab apa? Sebab telur ni akan berada dalam air dan dia akan menetas, dia jadi larvae lah. Dia jadi apa bahasa Melayu dia, larvae lah kan, betul lah, larvae. Dia jentik ke? Jentik. Kemudian dia juga membenarkan ataupun dengan high surface water tension ni, iaitu ikatan antara molekul-molekul air ni, dia akan menyebabkan dia ada ikatan antara molekul air yang menyebabkan dia boleh membantu dalam pengangkutan air bagi tumbuhan sebagai contoh. Tumbuhan tu nak angkut air macam mana sebab dia tidak ada jantung. Dia tidak ada jantung macam manusia. Jadi air tu mungkin susah nak diangkut lah. Jadi dia terpaksa menggunakan pencirian bagi air itu untuk pengangkutan tu berlaku. Jadi pengangkutan tu berlaku disebabkan adanya high surface tension water ni, adanya ikatan hidrogen ni. Jadi dia ada strong cohesion, strong addition. Jadi transpiration ni hanya berlaku pada tumbuhan ya. Dia tak berlaku pada manusia, tak berlaku pada kain, tak berlaku pada tanah, tak. Dia hanya pada tumbuhan. Jadi dia adalah proses yang lebih kurang macam evaporation, tapi dia berlaku pada tumbuhan. Proses kehilangan air, ya, proses kehilangan air. Jadi akan ada attractive force. Jadi apa cohesion, apa addition ni? Cohesion ni adalah ikatan ataupun tarikan antara molekul air dengan molekul air. Jadi dekat atas ni daun lah, contohnya daun. Atas ni contohnya ada daun. Jadi daun ni, kat daun ni akan berlaku transpiration. Dan jadi majority transpiration atau transpirasi ni dia berlaku dekat daun. Ada berlaku dekat batang, ada berlaku dekat akar. Tapi majority lebih daripada 90% berlaku dekat daun. Jadi dekat daun ni akan ada kehilangan air. Ada air akan hilang. Okay? Antaranya dia hilang kat stomata. Jadi bila air yang hilang tu, ada ruang air yang kosong dekat daun. Jadi ruang air yang kosong dekat daun tu akan diisi oleh air yang datang daripada xylem. Okay, xylem atau vascular bundle lah, ya, xylem. Jadi air itu akan ditarik naik ke daun. Jadi air yang ada kat xylem ni, dia akan tarik air yang dekat bawah tu untuk bergerak. Sebab apa? Sebab dia ada ikatan hidrogen. Antara molekul air ni ada ikatan hidrogen. Bila air dekat sini, dia bergerak naik ke atas. Yang kat bawah ni pun akan ditarik juga oleh air kat sini untuk ganti tempat dia. Kemudian yang bawah ni akan tarik juga untuk ganti tempat dia. Yang bawah ni akan tarik juga untuk ganti tempat dia. Bawah ni akan tarik juga ganti tempat dia. Jadi dia akan sentiasa ditarik ke atas. Jadi itu kita panggil sebagai cohesion. Penarikan air, molekul air oleh molekul air yang lain. Okey? Dan satu lagi kita ada addition. Addition ni adalah pada molekul air ni dengan dinding xylem ni. Jadi ada ikatan antara molekul air dengan dinding xylem yang menyebabkan air tu dia tak jatuh ke bawah. Dia tak jatuh ke bawah disebabkan oleh tarikan graviti. Sebab apa? Sebab dia ada daya tarikan, iaitu cohesion dengan addition pada dinding. Jadi air itu akan dapat diangkut daripada akar naik pergi ke daun. Di pengangkutan bagi tumbuhan, antara yang membantu dia adalah high surface water tension. Okay? High surface tension water. Jadi water strider move on water surface. Kemudian kita ada high density. Ketumpatan pada 4 darjah Celsius. Jadi 0 degree Celsius adalah water lowest density. Sebab tu ais dia akan terapung pada air. Kan ais terapung kan?
Kalau kita ambil, kita beli ais, kita bubuh dekat air kita, air tu akan jatuh ke bawah, ais akan naik ke atas. Yang sejuk-sejuk semua akan duduk ke atas, yang panas-panas dia akan ada dekat bawah. Cubalah buat eksperimen. Kan, tengok kalau kita bubuh ada air suam, kita bubuh ais tu akan duduk ke atas, sejuk-sejuk semua ke atas. Okey. Kemudian kalau kita ambil sedut air daripada bawah guna straw tu, dia agak suam-suam juga kadang-kadang. Ya, kalau dia tak merebak lagi lah. Jadi water freezing, each molecule form hydrogen bond with 4 molecule. Jadi mestilah dia ada each molecule tu dia akan form dengan 4 molecule kan. Okey. Nak tunjuk macam mana tak tahu. Hydrogen bond with 4 molecule. Rigid lattice structure hold water molecule further apart. Ice less than water, effective insulator, prevent heat loss. Okay. Jadi keadaan water molecule tu, dia akan halang air tu untuk dia further apart. Okay. Ice less than water, effective insulator, prevent heat loss. Kemudian kita ada yang last kali ni, low viscosity. Jadi viscosity is a liquid resistant to flow. Jadi low viscosity tu kepekatan. Ya, dia concentration macam tu lebih kurang. Kan air lah, contohnya macam kita ada sangkuit kan. Pekat sangkuit tu. Jadi bila kita masuk dalam air, kita kacau dia, sangkuit tu jadi cair. Jadi cair tu adalah low viscosity. Kalau pekat tu high viscosity. Jadi viscosity is a liquid resistant to flow. Jadi maksudnya kalau kamu tengok sangkuit tu, dia susah nak bergerak. Kita tuang dia tu kena pelan-pelan. Ataupun kita tengok susu pekat. Susu pekat kan susah kita nak tuang kan berbanding kita tuang air. Dia pekat. Jadi dia liquid resistant. Ada halangan, ada kekangan bagi dia untuk dia mengalir. Sebab apa? Sebab ada ikatan yang kuat lah antara satu molekul dengan molekul yang lain. Jadi low viscosity, flow easily, quickly. Senang dia nak bergerak. Ya, senang dia nak bergerak. Jadi dia akan sebagai lubricant in body. Jadi dia akan pelincir dalam tubuh badan, membantu dalam pergerakan. Jadi habislah ya tentang properties of water. Sekarang ni kita nak pergi fahamkan kepada substance yang kedua, sebatian yang kedua ni, iaitu karbohidrat. Karbohidrat composed of carbon, hydrogen, oxygen. Dalam komposisi 1-2-1. Jadi karbohidrat ni dia termasuklah dalam kategori karbohidrat ataupun dalam pembahagian karbohidrat ni, ataupun benda-benda ni selalu kita dengar dia sebenarnya terletak di bawah kategori karbohidrat, iaitu sugar, gula, starch, kanji, glycogen lah. Kemudian kita ada selulus. Selulus ni selalu kita dengar pada tumbuhan. Jadi selulus ni dapat dipecahkan jadi gula, terutama sekali oleh haiwan lah, haiwan ruminant, rodentia, dengan bantuan bakteria. Jadi rarely lah manusia ni ada keupayaan untuk pecahkan selulus. Okey, kemudian karbohidrat adalah organic molecule made by photosynthesis process. Jadi dalam proses fotosintesis ni akan ada penghasilan karbohidrat. Jadi dia dapat menghasilkan makanan dia sendiri. Tumbuhan ni dia special sebab dia berkeupayaan untuk hasilkan makanan dia sendiri. Dan kita ada 3 jenis. Okey, 3 jenis secara asasnya pembahagian bagi karbohidrat ni. 3 jenis asasnya pembahagian bagi karbohidrat. Jadi pembahagian yang paling ringkas, kita ada simple sugar, monosaccharide. Jadi monosaccharide ni, simple sugar ni nama yang besar lah. Maksudnya di bawah monosaccharide, di bawah simple sugar ni ada jenis-jenis dia lagi. Ada pembahagian dia lagi, ada contoh-contoh dia. Okey, seterusnya kita ada double sugar, disaccharide. Okey, dia adalah gabungan antara monosaccharide dengan monosaccharide. Kemudian kita ada complex sugar, polysaccharide. Polysaccharide ni polimer, dia banyak, dia berantai.
Satu monosakaride ikat dengan satu lagi monosakaride, ikat lagi dengan satu monosakaride, dan banyaklah rantaian dia tu. Ya, sebagai contoh kita ada di sini ni. Jadi A ni kalau kamu nampak dia bentuk hexagon. Ada 6 sisi kan. Okey, 6 lah, 2 3 4 5 6. Okey. Jadi kita ada maltose di sini. Jadi maltose ni adalah disaccharide. Dia berasal daripada gabungan antara monosakaride dengan monosakaride, iaitu glukosa bahasa Melayu pula, bahasa Inggeris lah kan. Glukos dengan glukos. Jadi glukos dengan glukos ni dia ada ikatan. Okey, ikatan tu terbentuk dalam proses condensation. Condensation ni adalah proses dia buang air. Bila air tu buang, dia akan membentuk ikatan. Jadi bila dia ikatan dia terbentuk, dia akan membentuk disaccharide, iaitu maltose. Dan ikatan dia tu terbentuk dekat mana? Terbentuk pada karbon nombor 1 ni dengan nombor 4. Okey, kan 1 2 3 4. Karbon nombor 1. Ini kimia lah ya. Kimia ni cikgu tak ingat sangat lah. Saya sendiri tak ingat sangat, dah lama tinggal kan. Okey. Jadi dia ada 1 4 glycosidic bond. Jadi dia, kita panggil ikatan dia sebagai glycosidic. Dan dia dalam bentuk hexagon, dia ada 6 karbon. Jadi ini jenis monosakaride yang ada 6 karbon. Ada 1 2 3 4 5 6 karbon. Jadi buang air ni condensation. Jadi kalau kita nak pecahkan dia, maltosa ni nak dipecahkan, proses hydrolysis. Jadi kalau kamu beli nota ni, kamu boleh tulis lah kan. Kalau pecah dia ni atas, hydrolysis. Dia guna air untuk pecahkan. Kalau di sini kita ada condensation. Okey. Kemudian kita nak pergi masuk kepada yang pertama ni, polysaccharide. Yang kita pergi pada kompleks dulu. Sepatutnya pergi yang pada yang ringkas kan. Tak tahulah. Saya dah terbuat nota ni. Nota ni dalam keadaan yang kompleks dulu kan. Tak apalah. Kita cubalah nak fahamkan polysaccharide dulu. Polysaccharide ni long chain. Long chain, rantaian yang panjang. Jadi dia rantaian yang panjang terdiri daripada monosaccharide. Jadi monosaccharide ni dia bond together by glycosidic bond. Tadi kita dah tengok tadi dah. Glycosidic bond ni kat sini ni 1 4 kan. 1 4. Dia ada ikatan pada karbon dia itulah ya. Ikatan. Kemudian empirical formula dia adalah C6H10O5 dalam kurungan ni N. Jadi saya pun tak boleh nak terang lanjut lah sebab ini kimia kan. Jadi mungkin kamu lebih mahir, lebih pandai sebab kamu tengah belajar kimia. Okey, sekarang ni kita nak pergi kepada polysaccharide. Yang pertama ni yang melibatkan starch. Okey, starch kanji. Jadi starch ni adalah storage form in plant. Jadi storage form in plant. Storage ni adalah simpanan. Jadi dia dalam keadaan simpanan bagi tumbuhan. Dia akan simpan starch ni bagi tumbuhan. Kenapa dia simpan? Sebab starch ni dia adalah sumber bagi gula. Sumber bagi gula bagi tumbuhan. Gula ni kenapa penting? Sebab gula ni penting bagi organisma. Gula ni lah yang akan dipecahkan untuk jadi ATP. Ya, untuk jadi ATP. Ni penting ni ya, ATP. Jadi ATP ni lah yang akan membantu dalam banyak proses-proses yang berlaku di dalam sel, yang berlaku di tisu, yang berlaku di organ, yang berlaku di dalam sistem bagi organisma, sesuatu organisma. Jadi nak tak nak, setiap organisma ni dia kena ada dapat gula. Sebab itulah tumbuhan ni dia bagus, sebab dia dapat hasilkan gula makanan dia sendiri. Dan gula ni disimpan bagi tumbuhan dalam bentuk starch. Dia dalam bentuk simpanan bagi tumbuhan starch. Kemudian untuk starch ni dia ada 2 jenis kanji atau starch. Yang pertama kita ada amylose, yang kedua kita ada amylopeptin. Jadi kalau kamu tengok gambar rajah kat sini ni, jadi ini adalah amylose, yang ni adalah amylopeptin. Ada 2 jenis bagi starch, amylose dengan amylopeptin.
Okey, mudah sahaja untuk amilose ni, dia adalah long straight chain molecule. Long straight chain molecule. Dia panjang. Rantaian dia panjang dan lurus. Kemudian dia consist of 100 of alpha glucose unit bonded by the alpha 1,4 glycosidic bond. Jadi dia akan ada ikatan 1,4 lah, sama lah ya dengan yang atas ni. Dia ikatan dia tu glycosidic bond 1,4. Dia kedudukan dia tu 1,4 tu. Kemudian OH group yang ada pada alpha tadi tu, OH group ni yang ada pada alpha tu, dia akan ada ikatan CC on a side, form hydrogen bond with other glucose. Jadi kat sini ni dia ada ikatan pula, hydrogen bond pula. Okey, ikatan hydrogen bond. Okey, kemudian kita pergi pada amylopeptin. Jadi amylopeptin ni varied structure. Dia struktur dia tu dia pelbagai. Dia tak macam amylose. Amylose ni dia long straight chain molecule. Dia tak macam amylose. Kemudian dia compose of subunit linearly linked alpha 1,4 glycosidic bond. Jadi dia ada linearly link dengan yang straight link ni. Okey, linearly ni. Kemudian kamu nampak sini dia ada branch lah, dia ada branch. Jadi amylopeptin ni dia branch. Jadi branch tu dekat mana? Dekat alpha 16. Alpha 16. Jadi sepatutnya kamu nampak kat sini, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6 ni dengan yang kat sini. 6 1 lah kan? 6 1. Okey? Jadi dia akan ada link dekat situ yang menyebabkan dia membentuk cabang. Dia membentuk cabang. Sebab itulah dia 16. Okey, alpha 16. Sebab apa ikatan dia tu pada 16. Ni molekul lah ya, kimia kan. Saya nak cerita lebih pun itulah yang maklumat yang ada pun ya. Jadi starch ni kita boleh uji kehadiran dia, menggunakan iodine test. Jadi starch ni added to water. Jadi amylose chain coil, amylose form helix structure. Okay, it can trap iodine molecule, form a dark blue. Okay, dia akan trap iodine molecule, dia akan membentuk dark blue. Iodine ni bentuk perang, dia warna dia perang. Jadi bila dia ada kehadiran starch, dia akan tukar warna dia kepada dark blue. Jadi kalau tukar warna daripada perang ke dark blue, maksudnya ada kehadiran starch. Jadi boil solution cause dark blue disappear because temperature strengthen amylose helix structure. Jadi kalau kita panaskan larutan yang kita dah campur tadi antara starch dengan iodine, kita panaskan dia. Bila kita panaskan dia, dia akan strengthen amylose helix structure ni. Jadi amylose chain ni dia coil. Dia coil ni dia apa? Apa bahasa Melayu dia ya? Jadi dia ada helix structure lah. Tapi bila dia panaskan tu, dia akan jadi panjang. Dia akan jadi uncoil. Dia akan jadi straighten. Jadi sekarang ni dia akan dark blue tu akan disappear. Because temperature strengthen the amylose helix structure. Okay, starch ni apa fungsi dia? Function dia main storage for plant. Okay, main storage for plant. Dia adalah simpanan makanan. Jadi dia tak berbahaya kepada tumbuhan untuk disimpan. Jadi starchnya ada banyak tempat dia boleh disimpan. Antara tempatnya contohnya macam pokok-pokok yang dekat akar dia tu ada kacang-kacang tu. Kat situ ada starch. Pokok-pokok yang ada ubi, situ boleh ada starch. Jadi dia boleh simpan semua starch ni dalam kawasan situ. Jadi dia boleh gunakan starch itulah apabila diperlukan. Okey, terutama sekali dalam proses respirasi sel untuk hasilkan ATP. Dan pastinya starch ni dia adalah source of energy. Dia adalah sumber tenaga. Okey, sumber tenaga iaitu glukos tadi itu untuk dipecahkan jadi ATP, adenosine triphosphate. Ya, adenosine triphosphate, ATP. Itu yang pertama.
iaitu yang melibatkan starch. Sekarang ni kita nak pergi kepada glycogen. Glycogen adalah energy storage in animal cell. Tadi adalah energy storage bagi plant kan. Sekarang ni kita pada glycogen, energy storage in animal cell. Jadi kalau kamu masih ingat lagi waktu kamu belajar biologi waktu SPM dulu, ada hormon insulin. Jadi insulin ni boleh tukarkan glukos kepada glycogen. Jadi glycogen ni disimpan dalam sel lah, disimpan dalam sel. Jadi dia boleh ditukar balik jadi glukos menggunakan hormon glukagon. Ya, hormon-hormon ni dirembeskan oleh pankreas. Jadi glycogen ni abundant in liver and muscle cell. Jadi dia banyak dekat liver dengan muscle cell. Structure similar to amylopeptide but more branch. Dia sama lebih kurang struktur dia dengan amylopeptide, tetapi dia lebih banyak cabang-cabang branch dia. Jadi banyaklah cabang-cabang dia ya. Has more alpha 1,6 glycosidic bond. The less dense, form purplish red color when react with iodine solution. Jadi dia akan membentuk purplish red color. Okey, macam ke merah jambuan, okay? Ke merah jambu apabila dia bertindak balas dengan iodine solution. Function untuk glycogen ni of course lah the main storage for animal and fungi. Okay, animal and fungi. Fungi ni dia organism yang hidup pada organism yang mati. Contohnya macam cendawan kan. Jadi function dia adalah energy storage, simpanan makanan. Dan yang akhir sekali dalam polisakaride ni kita nak cuba fahamkan selulus. Jadi selulus ni dia struktur dia tough, dia keras, dia dalam keadaan yang keras, tough ya. Dia susah nak berubah bentuk lah. Jadi dia akan give rigidity, strength to the plant cell wall. Jadi kalau kita pergi pegang daun tu, keras lah. Berbanding kita pegang kulit badan kita kan, lembut. Okay, kulit badan kita, isi-isi lemak kita tu lembut. Berbanding kalau kita pegang dengan tumbuhan punya daun tu, dia keras kan. Okay, dia memberi bentuk dan memberi keadaan struktur bagi tumbuhan tu. Jadi give rigidity, strength to the plant cell wall. Okay, selulus punya structure pula. Individual are long unbranched chain by the beta 1,4 glycosidic. Jadi dia bukan alpha, dia beta ya. Hopefully saya tak salah sebut lah beta alpha ni. Okay. The chain are straight. Lie side by side. The chain are straight, lie side by side. Okay. Jadi maksudnya kalau kamu nampak kat sini, ini adalah struktur bagi selulus. Jadi dia ada struktur, kemudian ada selulus lagi, dia side by side. Dia sisi demi sisi. Satu line, kemudian satu line lagi. Ya. Kemudian apa lagi? Hydrogen bond with neighboring chain. Jadi dengan neighboring chain tu dia ada hydrogen bond. The bond create stable strong structure. Jadi bond tu, ikatan tu, dia akan menyebabkan keadaan dia stable. Okay, dan strong structure, kuat ya. Able to withstand, berkeupayaan untuk menahan large osmotic pressure. Jadi bila sebut tentang osmotic pressure ni, dia ada mesti berkait dengan air. Jadi osmosis ni mesti berkait dengan air. Jadi tekanan. Jadi dia dapat tahan daripada tekanan. Sebab apa? Tekanan ni dia boleh menyebabkan perubahan kepada bentuk. Sebagai contoh, kalau kita ada keropok, kita beri tekanan kepada keropok tu kemungkinan akan patah. Ataupun ada lidi, kalau kita bagi tekanan pada lidi tu akan patah. Jadi dia mesti ada sesuatu kekuatan untuk menahan daripada dia dipatahkan, dia berubah bentuk ya. Jadi struktur selulus ni dia berkeupayaan untuk menahan tekanan yang tinggi. Jadi apa function bagi selulus ni? Plant cell wall main component.
Cell wall, dinding sel. Nanti kita akan belajar tentang dinding sel bab yang seterusnya. Okey, tapi kamu dah belajar dulu waktu SPM tentang cell wall. Jadi plant cell strength mechanical protection, dan dia juga adalah food source bagi haiwan lah, bagi haiwan. Jadi manusia pun makan juga, ya, makan juga tumbuhan-tumbuhan yang berdaun ni. Kadang-kadang kita ambil tumbuhan-tumbuhan yang berdaun ni, kita buat ulam kan, kita makan. Tetapi yang paling banyak sekali dapat manfaat ataupun sumber makanan adalah haiwan lah, terutama sekali ruminant, rodentia, contohnya lembu, arnab, ya. Jadi dia adalah sumber makanan utama. Jadi habislah, ya, untuk polysaccharide. Jadi sekarang ni kita nak masuk untuk disaccharide. Dia masih lagi dalam karbohidrat, ya. Disaccharide formula dia C12H22O11. Physical characteristic dia sweet. Okay, dia manis lah. Dissolve in water, can crystallize. Okay, dia boleh membentuk kristal. Dia ada 3 jenis yang paling jelas lah. 3 common disaccharide ni. Kita ada maltose, sucrose dengan lactose. Jadi untuk maltose ni dia reducing sugar. Sucrose ni non-reducing sugar, lactose reducing sugar. Jadi kebanyakan gula ringkas ni dia reducing sugar lah. Kecuali bagi non-reducing sugar, iaitu sucrose. Jadi sucrose ni non-reducing sugar. Maksudnya kalau kita buat eksperimen untuk Benedict test, dia takkan tukar jadi blue brick precipitate. Okay, mendakan merah bata. Kita pergi dulu kepada maltose. Jadi maltose dia alpha 1,4 glycosidic bond form between C1 dengan C4. Okay, C1 carbon number 1 dengan carbon number 4. It's reducing sugar because it has free aldehyde group at C1. Jadi dia ada free aldehyde group dekat C1 found in the malt sugar. Okay, found in the malt sugar. Kita ada glucose. Ini proses apa? Proses condensation. Okay, proses condensation. Sangat dah, ya. Condensation. Jadi condensation ni akan remove water. Dia kalau terbalik, kalau kita nak pecahkan dia, kita proses hydrolysis. Okay, proses hydrolysis. Kemudian kita ada sucrose. Excellent preservative because no reducing end atau reactive group. Both end reducing group bond with alpha 1,2 glycosidic bond. Jadi dia berbeza sedikit lah. Ya, found in sugar cane. Jadi dijumpai pada gula ringkas pula, pada tebu. Jadi kita ada glucose, fructose akan membentuk sucrose. Proses apa? Proses condensation. Jadi kalau kita nak pecahkan sucrose ni, proses dia hydrolysis. Kemudian kita ada lactose. Lactose ni found in milk. Jadi milk, susu. Jadi untuk membentuk lactose ni, dia lah hasil daripada ikatan antara glukos dengan galactose akan membentuk lactose. Saya tak ajar lah macam mana nak ingat, ya. Saya terangkan supaya kita sama-sama boleh faham sahaja. Nak ingat ni dia agak susah, dah agak bermasalah sedikit lah. Jadi dia memerlukan usaha yang agak banyak daripada kamu untuk ingat benda-benda macam ni, ya. Salah satu cara ataupun kaedah awal macam mana kita nak ingat, mudah ingat, ialah kita faham dulu. Kalau kita tak faham, memang itu akan menyusahkan lagi, akan menyukarkan lagi proses kita nak ingat. Okay, kemudian kita ada monosaccharide ni yang terakhir bagi polysaccharide lah, monosaccharide. Monosaccharide ni most basic, cannot broken down further. Tak boleh nak pecah lagi dah. Jadi formula dia CH2O dalam kurungan N ni lah. Jadi ikutlah bilangan N tu berapa, ya. Reducing sugar because has free OH derived from aldehyde group. Jadi kamu kena ingat, dia reducing sugar sebab free OH ni. Jadi sama jugalah maltose ni reducing sugar sebab dia ada free aldehyde.
Yang sukros ni dia tidak ada reducing end atau reactive group. Dia tidak ada. Ya, jadi sukros. Jadi sukros ni non-reducing sugar. Non-reducing sugar atau bukan gula penurun. Dia bukan gula penurun. Jadi reducing sugar, kemudian classification is based on the, jadi dia ada dua kaedah classification dia. Yang pertama adalah number of carbon. Jadi kalau number of carbon dia 3, dia tergolong dalam triose. 3 carbon lah, triose. Kalau number of carbon dia 5, dia tergolong dalam pentose. Kalau dia number of carbon dia 6, tergolong dalam hexose. Ini adalah salah satu cara macam mana kita nak klasifikasikan monosaccharide berdasarkan number of carbon dia. Yang kedua adalah functional group type. Okay, functional group type. Dia ada dua functional group type, iaitu aldose dengan ketose. Jadi salah satu cara macam mana kita nak klasifikasikan dia adalah tengok kepada functional group. Jadi satu daripada functional group jenis dia adalah aldose. Jadi carboxyl group at C1 or end of chain. Kemudian ketose, carboxyl carbonyl group at C2. Ya. Jadi kita ada aldose di sini, kita ada ketose di sini. Jadi aldose, kamu nampaklah kat sini ya. Ni aldose, ketose. Ya, perbezaan dia. Kemudian step pertama adalah functional group, yang kedua adalah number of carbon. Triose, pentose dengan hexose. Jadi kita ada reducing sugar, reduce copper 2 ion to copper 1 ion. Jadi bila kita sebut tentang gula penurun, maksudnya dia boleh menurunkan, dia boleh menukarkan, dia boleh menyebabkan sesuatu berlaku lah. Jadi dia turun. Reduce ni selalunya dia macam ada kehilangan hidrogen ataupun kehilangan elektron. Ya. Jadi reducing sugar, reduce copper 2 ion to copper 1 ion, forming brick red precipitate. Okay, forming brick red precipitate. Oxide precipitate, Benedict test dalam uji kaji Benedict. Ya. Monosaccharide ni yang most basic, yang paling ringkas sekali. Jadi cannot be broken down further. Dah tak boleh dah kita nak pecahkan dia lagi dah. Kita nak degrade lagi dia tak boleh dah. Dia yang paling mudah sekali. Jadi formula dia kita ada CH2O dalam kurungan N lah. Kemudian reducing sugar because has free OH derived from the aldehyde. Jadi dia ada free OH derived from the aldehyde. Jadi dia reducing sugar maksudnya dia boleh bertindak balas dalam test Benedict test yang akan hasilkan brick red precipitate, mendakan merah bata. Ya. Classification, jadi pembahagian dia ni macam mana kita nak klasifikasikan monosaccharide ni adalah berdasarkan dua kriteria ni. Kriteria yang pertama adalah ikut kepada karbon, bilangan karbon yang dia ada. Jadi kalau monosaccharide itu dia 3 karbon, dia tergolong dalam triose. Kalau dia 5 karbon, dia tergolong dalam pentose. Kalau dia 6 karbon, dia tergolong dalam hexose. Ya. Kemudian ciri kedua kita nak lihat dia dalam klasifikasi yang mana adalah melihat kepada functional group type dia. Jadi untuk yang pertama kita ada aldose. Jadi aldose ni carbonyl group at C1 atau end of chain. Jadi kalau menampak sini aldose. Jadi dekat C1 ni yang pertama C1, dia ada double bond O di sini. Okey. Jadi dia carbonyl group dekat sini. Dia carbonyl group dekat C1 atau end of chain. Jadi ini menyebabkan dia aldose. Kalau ketose pula, dia carboxyl group dekat C2. Kamu nampak dekat C2 ni. C1 sini kan? C1 sini, ini C2. Jadi dekat C2 ni ada double bond O tu carbonyl group. Dia tergolong dalam ketose. Jadi kalau kamu nampak kat sini, dia ada 3 karbon. Dia ada 1 karbon, 2 karbon, 3 karbon. Jadi pastinya dia triose lah.
Dia triose untuk number of carbon, tetapi dia aldose disebabkan dia ada double bond O ni dekat C1 atau end of chain di hujung. Ya, kalau yang ini pula dia triose juga, tetapi dia ketose. Dia ketose, dia carbonyl group dia dekat C2. Okey. Reducing sugar, reduce copper 2 ion to copper 1 ion. Jadi maksudnya ada sesuatu yang berlaku menyebabkan dia berubah daripada copper ni 2 jadi copper 1 saja. Dia reduce ni selalunya dia melibatkan ada penambahan apa ya? Dia ada melibatkan hidrogen lah, hidrogen ataupun elektron. Kalau reduce ni. Kalau yang oxidation tadi, oxidize tadi, dia melibatkan oksigen. Okey, melibatkan oksigen. Itu yang cik dengan saya ingat lah. Okey, dia forming brick red precipitate. Okey, brick red precipitate dalam Benedict test. Sekarang ni kita akan tengok jenis yang ada di sini. Jadi monosaccharide, structure and classification. Kita ada triose. Triose ni 3 karbon. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tetapi kalau dia aldose, contohnya kita ada glyceraldehyde. Kalau dia ketose, yang carbonyl group tu dekat C2, dia dihydroxyacetone. Okey. Kemudian kita ada pentose, iaitu ribulose, hexose, kita ada glucose, galactose, fructose, ya, yang melibatkan C6. Okey, tadi kita dah awal-awal tu kita dah tengok pada contoh bagi maltose. Sekarang kita tengok contoh pula kepada sucrose. Jadi sucrose ni hasil gabungan antara glucose dengan fructose. Jadi dia akan ada di sinilah. Okey, formation dia yang akan membentuk. Jadi di sini nanti dia akan ada condensation. Kalau nak pecahkan dia kita ada proses hydrolysis. Okey, habislah untuk yang monosaccharide dan habis untuk yang polysaccharide. Sekarang ni kita nak masuk dan fahamkan kepada lipid. Sekarang kita tengok kepada protein. Jadi protein ni consist of carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen. May contain sulfur atau phosphorus. Jadi basically semua jenis protein ni dia mengandungi carbon, hidrogen, oksigen, nitrogen. Tapi ada juga jenis yang dia mengandungi sulfur dan phosphorus. One or more polypeptide chain, amino acid bond together by peptide bond. Okay. Jadi kita tengok pada amino acid general structure ni, dia ada side chain. Kamu nampak dia ada side chain. Kemudian dia ada carboxyl group, COOH. Dia ada carboxyl group, dia ada amino group. Okay. Sebab itulah untuk amino acid ni kita consider dia sebagai amphoteric. Dia amphoteric itu dia boleh dalam keadaan tertentu dia acid, dalam keadaan tertentu dia alkali atau base. Disebabkan oleh dia ada amino group dengan carboxyl group ni. Jadi carboxyl ni selalunya dia beraksid lah, dia acid. Jadi dia boleh dalam keadaan tengok kepada situasi badan macam mana. Jadi kalau badan tu kemungkinan dia tinggi keaksidan dia mungkin boleh tukar keadaan dia kepada base atau alkali supaya nanti dia dapat kembalikan julat yang normal bagi situasi atau persekitaran dalam badan. Jadi kita pergi dululah kepada amino acid. Jadi amino acid tu apa? Jadi amino acid ni adalah basic unit bagi protein. Okay, one or more polypeptide chain. Jadi amino acid ni bond together by the peptide bond. Jadi amino acid, natural amino acid have 20 type. Jadi untuk amino acid yang secara semula jadi dia ada 20 jenis. Dan amino acid ni adalah amphoteric. Jadi amphoteric ni dia boleh dalam keadaan dia tukar dia punya keaksidan daripada alkali jadi acid jadi alkali. Jadi antara sebab kenapa dia amphoteric sebab dia ada amino group di sini dan dia ada carboxyl group. Okey, amino group dan carboxyl group. Jadi commonly written as a neutrally charged. Not neutrally charged because of acidic. Jadi
dia commonly tu maksudnya secara biasanya dia neutrally charged. Tetapi kalau dia not neutrally charged adalah disebabkan apa? Keaksidan COOH. Okey. Jadi keaksidan COOH carboxyl group ni ataupun basic amino group ni. Okey, basic amino group ni that react from the internal salt zwitterion. Okey, internal salt zwitterion. Jadi dia boleh switch. Macam saya cakap tadi kan, dia boleh switch dalam keadaan dia alkali ke asid ke alkali, ikut kepada keadaan dalam tubuh badan macam mana. Jadi zwitterion ni dia have no net change, no net charge. Jadi dia ada satu negatif, satu positif tu. Jadi dia balance lah, ya, no net charge. Okey, sekarang ni kita tengok kepada group of amino acid. Jadi group of amino acid ni dia dikumpulkan atau diklasifikasikan, dikumpulankan mengikut kepada R. Okey, ni R ni. Jadi R ni dia akan menyebabkan pembahagian kepada kumpulan-kumpulan amino acid. Jadi R ni adalah side chain. Ya. Jadi adalah carboxyl group. Kemudian yang tengah ni C ni adalah karbon lah. C ni adalah karbon. Jangan tak tahu pula, yang ni adalah amino group. C ni adalah karbon. C karbon kan? Ya. Jadi group according to R. Group ni amino acid ni dikumpulankan mengikut kepada side chain, kepada R ni. Jadi dia punya pembahagian dia, kita ada non-polar, kita ada polar, kita ada negative charge, kita ada positive charge. Jadi dia ada 4 pembahagian ni. Jadi kita tengok dulu yang pertama kepada non-polar. Okey, untuk yang non-polar ni dia tidak berkutub lah. Dan non-polar ni dia hydrophobic. Hydrophobic tu maksudnya dia tak suka kepada air. Kemudian side chain dia have pure hydrocarbon alkyl group. Okey. Alkyl group. More alkyl group, more non-polar. Jadi semakin banyak alkyl group ni, semakin non-polar dia jadi. Semakin tidak berkutub lah. Okey, example ni kita ada semua ni. Alanin, phenylalanin, valine, leucine, isoleucine, tryptophan, proline, methionine, lysine. Nanti kita jumpa lagi ni. Dalam bab yang ke-6, chapter 6. Okey, sekarang ni kita pergi kepada polar. Jadi polar ni, tadi non-polar hydrophobic. Polar ni adalah hydrophilic. Okey, dia hydrophilic. Jadi, hydrophilic, side chain have various functional group. Jadi kalau side chain sini dia ada pure hydrocarbon alkyl group kan. Tetapi kalau untuk yang ini pula, side chain dia have various functional group. Jadi kemungkinan functional group dia dalam keadaan acid, amides, alcohol, amin. Jadi functional group impart more polar character. Jadi dia menyebabkan bila ada side chain ni menyebabkan dia punya molekul dia tu, sebatian dia tu, amino acid dia tu, dia jadi lebih berkutub. Dia jadi lebih berkutub. Jadi maksudnya dia ada kecenderungan ke arah sesuatu. Sebab dia berkutub kan. Functional group impart more on the polar character. Jadi kita ada contoh bagi polar amino acid ni, iaitu kita ada glutamin, threonine, asparagine, thyroxine, cysteine, serine. Itu untuk polar. Kemudian kita ada jenis yang negative charge. Negative charge lah. Ya, jadi dia akan menghasilkan amino acid ni akan menghasilkan acidic. Okey, acidic environment. Sebab apa? Sebab dia negative charge ni tambah sikit, dia akan jadi lebih acidic. Kamu nampak ni pun dia acid. Jadi kalau jenis amino acid ni yang dia ada negative charge ni, contohnya aspartic acid, glutamic acid ni, dia acidic lah, dia kalau dia bercampur dengan air ke, bercampur dengan sesuatu ke, dia akan
menghasilkan acidic solution. Jadi dia akan menghasilkan acidic solution. Okey. Kemudian kita ada charge positif. Jadi charge positif ni dia akan produce basic solution. Dia akan produce basic solution. Okey. Sebabkan dia ada extra amino acid group. Amin group, dia ada extra amino. Contohnya kita ada histidine, lysine, arginine. Jadi ini dia akan produce basic. Kamu tambahlah ya, kalau kamu beli nota ni dengan saya, kamu tambahlah produce basic solution. Jadi amin group ni, amin group pula dah. Amino acid group ni, jadi dia boleh dalam keadaan dia berasid ataupun dalam keadaan base. Dia boleh menyebabkan solution tu jadi base atau jadi acidic. Of course lah acidic ya. Jadi kita ada 4 jenis ni. Yang pertama non-polar, polar, ada negatively charged dengan positively charged. Jadi kalau untuk negatively charged ni, dia ada acidic R group. Dia acidic R group. Ni, negatively charged ni dia acidic. Kalau yang positively charged ni, dia basic R group. Dia basic R group. Okay, dia basic R group. Dia basic R group. Jadi itu pembahagian bagi amino acid. Kalau kamu nampak kat sini, nampak tak dia ada boleh mengalami perubahan daripada pH dia 1 sehinggalah 11. Jadi itulah dia punya sifat semula jadi dia yang kita panggil sebagai amphoteric. Dia boleh mengalami perubahan. Jadi dalam situasi tubuh badan kita ni, keasidan, kealkalian ataupun basic pH dalam badan ni antaranya boleh dikawal ataupun diseimbangkan dengan kehadiran amino acid, dengan kehadiran protein. Dia boleh diseimbangkan. Maksudnya kalau dalam kita punya persekitaran dalam tubuh badan, dia meningkat dia punya pH, jadi maksudnya dengan kehadiran amino acid dia boleh membantu menurunkan. Ataupun kalau dia rendah pH dia boleh membantu untuk meninggikan. Jadi dia membantu dalam homeostasis jugalah, homeostasis, keseimbangan julat yang normal dalam tubuh badan manusia ni. Okey, kemudian kalau kamu nampak kat sini, dia ada pembentukan dipeptide ni. Jadi amino acid dia akan bergabung dengan amino acid. Jadi di sinilah, di sini. Okey, di situ tu. Jadi akan ada gabungan C ni dengan N ni. C ni dengan N ni dia bergabung. Jadi dia akan ada dipeptide molekul, dipeptide formation. Samalah, dia proses dia apa? Sini condensation. Kalau dia terbalik nak pecahkan dia hydrolysis. Okey, hydrolysis. Nampak tak, dia akan hasilkan juga air. Condensation, air itu akan diasingkan. Okey, sekarang ni kita bergerak kepada dipeptide. Jadi dipeptide ni tak banyak. Jadi consist of 2 amino acid. Amino group join to carboxyl group of another amino acid. Jadi carboxyl group ni, di sini ni yang akan mengalami perubahan lah, mengalami perubahan. Okey, carboxyl group dengan amino acid. Okey, carboxyl group of amino group join to carboxyl group of amino acid. Okey, ni sini kan. Jadi dia akan jadi dekat sini. Kamu boleh nampak ke tak ya? Hopefully kamu boleh nampak lah. Link by peptide bond. Link by peptide bond. Covalent bond. Ya, peptide bond, covalent bond. Saya nak tunjuk ke tak ya? Kan kat sini dia hilang lah ya. Kat sini dia hilang. Kemudian dia bercantum. Pergi bercantum. Tu yang jadi macam ni ni. Kat bawah ni sama kat bawah ni. Ya. Lebih kurang macam tu lah. Link by peptide bond. Jadi sekarang ni kita nak pergi kepada protein structure. Ni protein structure. Struktur protein. Untuk protein structure ni, protein may differ
warna merah lah ya. Protein may differ. Protein tu dia mungkin berbeza dari segi apa, number of amino acid. Jadi amino acid tu dia punya basic unit lah. Yang paling kecil sekali tu yang membina dipeptide, membina protein structure tu, polypeptide tu. Jadi protein tu dia ada banyak jenis lah ya. Dia ada banyak dia punya jenis dia, type dia. Kemudian protein tu sendiri dia berbeza dari segi nombor amino acid, bilangan amino acid, jenis amino acid. Dia mungkin berbeza dari jenis amino acid dan kemudian sequence of amino acid. Jadi amino acid ni kena banyak. Jadi sequence of amino acid tu dia mungkin berbeza dari satu jenis protein ke protein yang lain. Jadi ini antara 3 lah yang menunjukkan perbezaan antara satu protein dengan protein yang lain. Satu protein struktur dengan protein struktur yang lain. Sekarang ni kita nak tengok kepada 4 level structural organization. Jadi structural organization ni maksudnya organisasi yang membentuk protein tu. Dia ada 4 level. Jadi bila sebut tentang level ni, dia macam bangunan lah. Dia ada level 1, level 2, level 3, level 4. Jadi kalau level yang rendah ni dia agak mudah sedikit, dia tak kompleks sangat. Tapi semakin dia tinggi, semakin dia kompleks. Okey, bahagian yang pertama atau level yang pertama yang dia tak susah sangat, kita ada primary structure. Okey, primary structure ni dia mudah saja, the linear sequence of amino acid. Jadi cubalah kamu cari dalam buku nota ke, dalam nota kamu ke. Tengoklah ya. Saya nak lukis tu dia agak complicated juga. Okey. Jadi dia linear sequence of amino acid. Dia mudah saja, linear sequence saja. Okey. Kemudian amino acid link by peptide bond. Of course lah. Dia akan disambung, diikat antara satu amino acid dengan amino acid yang lain oleh peptide bond. Contohnya kita ada ikatan antara asparagine, leucine, valine ni yang membentuk linear sequence. Dia linear sequence. Linear tu maksudnya sambungan yang lurus, susunan yang lurus. Okey, linear, lurus kan, linear. Itu primary structure. Mudah sahaja, dia kelihatan dia simple. Kelihatan dia simple. Kemudian kita ada secondary structure. Secondary structure ni polypeptide chain coil. Coil tu dia macam dia bergumpal, okey? Dia bergulung. Dia coil lah ya, coil. Folded together. Okay, folded together, berlipat-lipat. Kemudian disebabkan dia coil, dia berlipat-lipat tu disebabkan oleh adanya ikatan hidrogen. Adanya ikatan hidrogen. Jadi selain daripada dia ada peptide bond yang akan gabungkan satu amino acid, yang ikat satu amino acid dengan amino acid yang lain, dia ada juga hydrogen bond. Jadi hydrogen bond ni akan menyebabkan coil into the alpha helix, folded into the beta plated sheet. Okey, ini bentuk dia lah, bentuk dia. Okey, untuk alpha helix ni, hydrogen bond stabilize the structure. Untuk dalam keadaan dia alpha helix ni, ikatan hidrogen tu yang akan stablekan. Stable, bila dia dah stable, maksudnya dia sukar untuk dia berubah bentuk. Dia dah stable dalam keadaan, contoh macam kita lah, kewangan kita dah stable. Jadi kemungkinan kita bawa kereta satu hari, kereta kita tayar pancit. Dia tak ada masalah sangat lah, sebab kewangan kita stable, kita boleh panggil orang upah tukar tayar kereta yang baru. Kalau kewangan kita tak stable, jadi mungkin agak susah kita nak tukar tayar apa tu. Contoh lah ya, ni stable, maksud dia stable ni, jadi dia akan agak susah nak berubah disebabkan apa yang berlaku di sekeliling. Mungkin suhu meningkat ke, mungkin pH meningkat ke, pH menurun ke, suhu menurun ke. Jadi dia agak sukar mempengaruhi struktur alpha helix ni. Bukan tak boleh, boleh. Dia boleh mempengaruhi, tetapi dia dapat menahan, dia mampan untuk perubahan kepada sekeliling. Kemudian found in most fibrous protein. Jadi most fibrous protein. Jadi protein tu dia dalam keadaan fibrous. Contohnya kita ada keratin. Ada hair, nail, wool. Okey, wool ni bulu biri-biri lah kan, kalau tak salah. Kemudian collagen.
Collagen yang ada pada skin, ya, ataupun collagen ni banyak pada kaki ayam kan. Kemudian kita ada platelet sheet, polypeptide chain extend, lie parallel to one another. Jadi dia lie one parallel. Parallel tu dia selari. Okey, 1, 2, 3, 4 dia parallel. Parallel tu maksudnya dia punya hujung tu takkan bersilang antara satu sama lain. Dia tidak akan bersilang. Jadi example dia ada fibroin, main component of sick thread. Okey. Itu adalah secondary structure. Kemudian kita ada tertiary structure. Jadi dia advance sikit, dia more complicated lah. Okay, protein in 3D shape of polypeptide chain maintained by, nampak tak? Sini kita ada hydrogen bond. Okay, dan ada jugalah peptide bond kan. Jadi di sini dia ada tambah lagi. Dia akan tambah lagi dia punya ikatan-ikatan tu yang akan memperlihatkan protein tu seperti seolah-olah dalam keadaan 3D shape. Okay, 3D shape of the polypeptide chain. Jadi, dia akan dikekalkan struktur dia oleh hydrogen bond, ionic bond, disulfide bridge, hydrophobic interaction, van der Waals force. Jadi, ada macam-macam ikatan, jenis-jenis ikatan ni yang akan memastikan protein tu dalam keadaan bentuk dia 3D. Okey, bentuk dia 3D. Jadi example kita ada apa? Myoglobin, hormon, antibody, plasma, protein. Seterusnya kita ada quaternary structure. Jadi consist two or more different polypeptide. Okey, for example kita ada hemoglobin. Jadi hemoglobin ni kita ada 2 alpha, 2 beta subunit. Each subunit has a heme group with ion atom that bind with oxygen. Ini example lah untuk hemoglobin. Kemudian kita nak pergi juga pergi pula kepada classification. Macam mana kita nak buat pembahagian bagi protein, struktur protein ni. Ya, jadi dia ada pembahagian yang berdasarkan composition. Apa yang protein tu terdiri dari apa? Dia ada apa? Kemudian satu lagi adalah berdasarkan struktur, based on structure. Okey, berdasarkan struktur. Untuk protein structure ni, protein may differ. Warna merah lah ya. Protein may differ. Protein tu dia mungkin berbeza dari segi apa? Number of amino acid. Jadi amino acid tu dia punya basic unit lah. Yang paling kecil sekali tu yang membina dipeptide, membina protein structure tu, polypeptide tu. Jadi protein tu dia ada banyak jenis lah ya. Dia ada banyak dia punya jenis dia, type dia. Kemudian protein tu sendiri dia berbeza dari segi nombor amino acid, bilangan amino acid, jenis amino acid. Dia mungkin berbeza dari jenis amino acid dan kemudian sequence of amino acid. Jadi amino acid ni kena banyak. Jadi sequence of amino acid tu dia mungkin berbeza dari satu jenis protein ke protein yang lain. Jadi ini antara 3 lah yang menunjukkan perbezaan antara satu protein dengan protein yang lain. Satu protein struktur dengan protein struktur yang lain. Sekarang ni kita nak tengok kepada 4 level structural organization. Jadi structural organization ni maksudnya organisasi yang membentuk protein tu. Dia ada 4 level. Jadi bila sebut tentang level ni, dia macam bangunan lah. Dia ada level 1, level 2, level 3, level 4. Jadi kalau level yang rendah ni dia agak mudah sedikit, dia tak kompleks sangat. Tapi semakin dia tinggi, semakin dia kompleks. Okey, bahagian yang pertama atau level yang pertama yang dia tak susah sangat, kita ada primary structure. Okey, primary structure ni dia mudah saja, the linear sequence of amino acid. Jadi cubalah kamu cari dalam buku nota ke, dalam nota kamu ke. Tengoklah ya. Saya nak lukis tu dia agak complicated juga. Okey. Jadi dia linear sequence of amino acid. Dia mudah saja, linear sequence saja. Okey. Kemudian amino acid link by peptide bond. Of course lah. Dia akan disambung, diikat antara satu amino acid dengan amino acid yang lain oleh peptide bond. Contohnya kita ada ikatan antara asparagine, leucine, valine ni yang membentuk linear sequence. Dia linear sequence. Linear tu maksudnya
sambungan yang lurus, susunan yang lurus. Okey, linear, luruskan linear. Itu primary structure. Mudah sahaja kelihatan dia simple. Kelihatan dia simple. Kemudian kita ada secondary structure. Secondary structure ni polypeptide chain coil. Coil tu dia macam dia bergumpal, okey? Dia bergulung. Dia coil lah ya, coil folded together. Okey, folded together, berlipat-lipat. Kemudian disebabkan dia coil, dia berlipat-lipat tu disebabkan oleh adanya ikatan hidrogen. Jadi selain daripada dia ada peptide bond yang akan gabungkan satu amino acid, yang ikat satu amino acid dengan amino acid yang lain, dia ada juga hydrogen bond. Jadi hydrogen bond ni akan menyebabkan coil into the alpha helix, folded into the beta plated sheet. Okey, ini bentuk dia lah, bentuk dia. Okey, untuk alpha helix ini, hydrogen bond stabilize the structure. Untuk dalam keadaan dia alpha helix ni, ikatan hidrogen tu yang akan stablekan. Stable, bila dia dah stable, maksudnya dia sukar untuk dia berubah bentuk. Dia dah stable dalam keadaan, contoh macam kita lah, kewangan kita dah stable. Jadi kemungkinan kita bawa kereta satu hari, kereta kita tayar pancit. Dia tak ada masalah sangat lah, sebab kewangan kita stable, kita boleh panggil orang upah tukar tayar kereta yang baru. Kalau kewangan kita tak stable, jadi mungkin agak susah kita nak tukar tayar tu. Contoh lah ya, ni stable, maksud dia stable ni, jadi dia akan agak susah nak berubah disebabkan apa yang berlaku di sekeliling. Mungkin suhu meningkat ke, mungkin pH meningkat ke, pH menurun ke, suhu menurun ke. Jadi dia agak sukar mempengaruhi struktur alpha helix ni. Bukan tak boleh, dia boleh mempengaruhi, tetapi dia dapat menahan, dia mampan untuk perubahan kepada sekeliling. Kemudian found in most fibrous protein. Jadi most fibrous protein. Jadi protein tu dia dalam keadaan fibrous. Contohnya kita ada keratin. Ada hair, nail, wool. Okey, wool ni bulu biri-biri lah kan, kalau tak salah. Kemudian collagen. Collagen yang ada pada skin, ya, ataupun collagen ni banyak pada kaki ayam kan. Kemudian kita ada beta plated sheet, polypeptide chain extend, lie parallel to one another. Jadi dia lie one parallel. Parallel tu dia selari. Okey, 1, 2, 3, 4 dia parallel. Parallel tu maksudnya dia punya hujung tu takkan bersilang antara satu sama lain. Dia tidak akan bersilang. Jadi example dia ada fibroin, main component of sick thread. Okey. Itu adalah secondary structure. Kemudian kita ada tertiary structure. Jadi dia advance sikit, dia more complicated lah. Okay, protein in 3D shape of polypeptide chain maintained by, nampak tak? Sini kita ada hydrogen bond. Okay, dan ada jugalah peptide bond kan. Jadi di sini dia ada tambah lagi. Dia akan tambah lagi dia punya ikatan-ikatan tu yang akan memperlihatkan protein tu seperti seolah-olah dalam keadaan 3D shape. Okay, 3D shape of the polypeptide chain. Jadi, dia akan dikekalkan struktur dia oleh hydrogen bond, ionic bond, disulfide bridge, hydrophobic interaction, van der Waals force. Jadi, ada macam-macam ikatan, jenis-jenis ikatan ni yang akan memastikan protein tu dalam keadaan bentuk dia 3D. Okey, bentuk dia 3D. Jadi example kita ada apa? Myoglobin, hormon, antibody, plasma, protein. Seterusnya kita ada quaternary structure. Jadi consist two or more different polypeptide. Okey, for example kita ada hemoglobin. Jadi hemoglobin ni kita ada 2 alpha, 2 beta subunit. Each subunit has a heme group with ion atom that bind with oxygen. Ini example lah untuk hemoglobin. Kemudian kita nak pergi juga pergi pula kepada classification. Macam mana kita nak buat pembahagian bagi protein, struktur protein ni. Ya, jadi dia ada pembahagian yang berdasarkan composition. Apa yang protein tu terdiri dari apa? Dia ada apa?
Kemudian satu lagi adalah berdasarkan struktur, based on structure. Okey, berdasarkan struktur. Kita pergi dulu kepada based on composition. Jadi composition ni kita ada simple protein. Simple protein dengan conjugated protein. Jadi kita pergi dulu kepada yang simple protein lah. Jadi simple protein contain only amino acid, no other chemical group. Jadi dia hanya mengandungi amino acid. Dia simple sahaja. Dan kamu kena ingat ya, protein, contohnya kita makan daging. Daging ke ayam ke, dia protein lah. Tetapi dia bukan hanya ada protein sahaja. Dia ada banyak yang dia akan melekat bersama, berikat bersama, yang akan terletak bersama di situ protein tu. Okey, jadi bukan semudah yang kita sangka protein yang ada ni. Tetapi dalam composition dia, yang kita nak membahagikan protein-protein yang ada ni, yang pertama adalah melalui simple protein. Maksudnya protein yang ada tu dia hanya contain amino acid, no other chemical group. For example, kita ada albumin. Jadi albumin ni dissolve in water, solidified when heat, found in egg and blood. Jadi boleh dijumpai dalam telur lah, telur. Jadi ni antara protein yang selalu orang buat untuk eksperimen. Ya kan? Buat untuk eksperimen kita ambil albumin, putih telur tu kan. Okey, kemudian albumin ni juga boleh didapati di blood. Kemudian dia solidified when heat. Yalah, kita masak telur tu dia solidified, dia jadi pepejal. Daripada keadaan dia separa cecair tu, dia jadi pepejal. Dan kalau kamu masuk dalam air pun dia boleh dissolve inside the water kan. Kemudian kita ada globulin. Ni example yang kedua, water soluble blood protein. Dia terlibat dalam blood clotting, dalam pembekuan darah. Kemudian kita ada histone, protein that combine with DNA to stabilize DNA. Okay, protein that combine ni terlebih dia punya ni. Protein that combine with DNA to stabilize DNA. Jadi dia berada pada DNA untuk dia stabilkan struktur DNA tu. Maksud stabil ni apa? Dia susah dia nak berubah bentuk lah. Okey, jadi dia bila ada sesuatu yang berlaku di luar tu, jadi dia akan ada satu ikatan, akan ada satu tulang belakang yang akan menyokong struktur tu agar kekal pada keadaan yang sama. Okey, pada keadaan yang sama. Seterusnya kita ada conjugated protein. Jadi protein that function by interacting with other non-protein group, bond by covalent bond ataupun weak interaction. Jadi protein yang berfungsi apabila dia berinteraksi dengan non-protein group. Maksudnya protein tu dia takkan boleh berfungsi, tak boleh menjalankan tugasnya kalau dia tak bereaksi, kalau dia tak bekerjasama dengan non-protein group, sama ada by covalent bond ataupun weak interaction. Okey, jadi dia tak boleh berdiri sendiri. Dia kena ada bantuan, dia kena ada kerjasama dengan non-protein group. Barulah fungsi dia tu dapat dilaksanakan, dijalankan, dapat membantu proses-proses di dalam badan, ya. Jadi prosthetic group are non-protein compound bond to conjugated protein. Jadi ini kita panggil sebagai conjugated protein. Dia tak boleh berfungsi kalau tidak ada interaction dengan non-protein group, ya. Jadi example ni kita ada hemoglobin, kita ada casein, kita ada cytochrome oxidase. Okey. Kemudian kita ada classification of protein berdasarkan structure, berdasarkan struktur dia. Yang pertama adalah fibrous protein. Okey, fibrous protein ni consist parallel polypeptide chain cross-link with hydrogen bond forming long fiber. Okey, jadi dia fibrous protein. Jadi contoh ciri-ciri bagi fibrous protein ni adalah insoluble in water, limited or no tertiary structure, exhibit secondary structure, very strong. Okey, sebagai contoh kita punya rambut. Rambut tu very strong. Ya. Angin ke suhu ke suhu yang keadaan persekitaran yang biasa ni lah, jaranglah dapat mengubah dia, ya. Kalau kita terkenakan suhu yang tinggi, barulah dia terubah. Dalam keadaan biasa, kita berjalan kat padang pasir ke, berjalan dekat tempat sejuk ke, kita main salji ke,
Jadi dia tak merosakkan rambut. Jadi rambut tu sebenarnya dapat bertahan. Ya. Jadi sebab itulah dia very strong. Jadi example kita ada apa? Collagen. Dia akan form tendon, cartilage, connective tissue, bone material. Jadi collagen ni dia akan membantu dalam pembentukan tendon, cartilage, connective tissue, bone material. Kamu jangan ingat dia 100% dia akan membina cartilage, tak, ya. Ada jugalah struktur-struktur lain yang akan membentuk cartilage, connecting tissue, bone material tu. Tetapi antara tempat yang dia ada collagen tu adalah di tempat-tempat ni lah. Okay, fibrous protein ni adalah collagen. Kemudian kita ada keratin. Jadi keratin ni akan form scale, horn, hoof, feather, heel, nails. Kemudian kita ada myosin, muscle structure. Jadi nanti kita akan tengoklah semester yang seterusnya akan belajar tentang muscle ni. Dia ada myosin dengan actin. Jadi ini terlibat dalam pengecutan dan pengenduran otot lah, ya. Seterusnya kita ada sclerotin combined with chitin to form insect exoskeleton. Ni kulit luar bagi serangga. Jadi ada sclerotin ni, dia adalah terdiri daripada kumpulan fibrous protein. Dia very strong. Seterusnya kita ada globular protein. Jadi globular protein ni individual molekul with complex tertiary and quaternary structure. They tightly folded forming spherical or globular. Dia tightly folded. Dia berlipat-lipat dan kemas dia punya lipatan dia tu, tightly kemas. Ya, forming spherical atau globular. They maintain and stabilized by the hydrogen bond, disulfide bond, hydrophobic interaction, ionic bond. Kemudian karakteristik dia, ciri dia, exhibit tertiary quaternary structure, easily changed by heat or chemical. Dia dipengaruhi oleh suhu dan bahan kimia. Small, soluble in water, dia soluble, dia larut dalam air. Large, form colloid in water. Kalau dia banyak dalam air, dia akan membentuk geledak lah, ataupun dia membentuk gumpalan di dalam air. Dia lebih kuat dia punya interaction dengan diri dia sendiri berbanding dengan interaction dengan air. Sebagai contoh, globular protein ni dia berfungsi dalam pembentukan insulin, albumin, antibodies. Okey, jadi di globular protein. Jadi itu adalah untuk classification. Jadi sekarang ni kita pergi kepada denaturation of protein. Jadi denaturation of protein ni maksudnya ikatan yang ada pada protein tu, ikatan hidrogen, ikatan peptide bond, hydrogen bond ni sekarang ni telah diputuskan. Dia punya folded ke, coil ke, struktur dia ke, semua sekarang ni telah dipisahkan oleh persekitaran. Sama ada dipisahkan oleh bahan kimia yang tinggi atau rendah pH dia, ataupun dimusnahkan, diputuskan oleh suhu. Jadi boleh suhu, pH antara faktor yang boleh menyebabkan denaturation of protein. Maksudnya protein tu sekarang ni disebabkan suhu yang tinggi atau suhu yang rendah, ataupun disebabkan oleh pH yang tinggi atau pH yang rendah, dia putus. Dia terputus. Okey? Jadi protein lose natural specific conformation. Jadi bentuk spesifik dia yang asal tu, yang semula jadi tu, sekarang ni dah hilang. Jadi ini disebabkan oleh disruption ataupun disebabkan oleh ikatan yang ada tu terganggu. Jadi ikatan apa? Hydrogen, ionic, disulfide bond, hydrophobic interaction. Jadi protein lose ability to function. Okey? Jadi antara yang mempengaruhi struktur protein ni adalah pH, extreme pH dengan high temperature. Okey, extreme pH dengan high temperature. Jadi extreme pH ni dia akan cause protein loose conformation, break bond, change 3D shape. Many cases globular protein revert to fibrous form. Jadi high temperature, jadi dia extreme pH. Okey, dia boleh pecahkan ikatan yang ada. High temperature pula boleh menyebabkan protein loose conformation. Bentuk dia tu dia akan hilang. Weak non-covalent bond break. Jadi weak bond tu akan break. Secondary and higher structure disrupted.
Ada extreme pH dengan high temperature. Jadi habislah untuk yang protein. Sekarang ni kita nak masuk kepada yang akhir sekali, iaitu nucleic acid.